Apa ni kita perlu tahu, tapi awak jangan lupa model kita yang asal masih model Fremont, dan kita masih ada pemboleh ubah keputusan X1 dan contohnya kita ada dua pemboleh ubah keputusan X1, X2, dan kita masih ada fungsi kita sama ada memaksimumkan ataupun meminimumkan, semuanya masih sama, masih tak ubah. Cuma apabila kita gunakan model pengaturan linear ni dengan menggunakan kaedah simplex ni, ada beberapa perkara yang kita perlu beri perhatian, sebab setiap satu perkara tersebut dia ada maksud yang tertentu. Jadi sebab tu bila kita pergi jauh nanti sampai topik yang terakhir nanti, ada kalanya kita lupa bagaimana bentuk model kita yang asal. Sebab dia punya kaedah pada saja dulu ni, kita boleh ubah sesuai model tu dengan masuk pelbagai boleh ubah daripada 2 menjadi S, ada 2A kan. Apalagi kita ada perkataan tidak terbatas dalam tanda ni, dan apalagi sekarang kita ada satu lagi model bayangan untuk model primal ni. Nanti saya katakan apa penting model dual ni dalam konteks ekonomi. Cuma kat sini kita lihat secara teori dulu. Kalau kita ada model meminimumkan, kita tahu model dual kita akan jadi memaksimumkan, dan sebaliknya. Kalau model dual kita, model primal ialah memaksimumkan, model dual mesti meminimumkan, dan dia masih konsisten gunakan simbol C ataupun Z. Kalau dalam contoh ni meminimumkan C, jadi dual memaksimumkan Z. Jadi Z dan C itu sangat penting dalam topik kendalian ni, sebab dia menunjukkan sama ada fungsi itu maksimum ataupun minimum. Okay. Seperti biasa, kita ada model primal. Model primal ni model yang asal lah, model pengatur ciri yang asal. Cuma apabila dia fungsi itu meminimumkan, kita kena pastikan semua simbol yang digunakan ni kita kena ubah jadi lebih besar. Yang ini jadi lebih besar. Ini yang saya lihat ni. Kalau dia memaksimumkan, tekangan dia mesti gunakan tekangan lebih kecil. Kalau pun model yang asal dia, maksudnya model primal dalam konteks dual ni, dia bukannya dia tak semestinya yang asal 100%. Yang asal tu mungkin ada tekangan yang bercampur, lebih besar, lebih kecil kan. Tapi bila kita nak buat dalam bentuk dual, bila kita nak dapatkan model dual, kita kena susun dia satu persatu. Kalau dia meminimumkan, semua tekangan kita kena buat supaya jadi lebih besar. Kalau dia memaksimumkan, tekangan dia mesti semuanya lebih kecil. Ada yang saya dah tunjukkan, dia punya orang kata CFA dia, kaedah dia untuk kita tukar bentuk tekangan, sama ada ketika darab dengan negatif 1 dan sebagainya. Okey, kat sini sebagai contoh sebelum kita berhenti minggu lepas, saya nak ulang sikit semula supaya kita boleh recall balik apa yang kita belajar. Okey, kalau model kita ialah primal, model primal meminimumkan, model dual kita mesti memaksimumkan Z. Meminimumkan C, lawannya memaksimumkan Z. Dalam model primal kita, kebetulan kita ada dua model primal, kita ada dua pemboleh ubah dan dua tekangan. Dua pemboleh ubah dan dua tekangan. Okey, bilangan pemboleh ubah dalam model primal akan bersamaan dengan bilangan tekangan dalam model dual. Jadi kita ada X1 dan kita ada X2. Jadi model dual kita mesti ada dua tekangan. Dan bilangan tekangan dalam model primal, dia berlawanan, akan sama dengan bilangan pemboleh ubah dalam model dual. Jadi kita ada dua tekangan. Tekangan yang pertama ni akan berkait dengan pemboleh ubah dual yang pertama. Tekangan yang kedua ni akan berkait dengan pemboleh ubah dual yang kedua. Itu maksud dia. Jadi kebetulan dia ada dua-dua kan. Ada dua tu, jadi akan ada lebih kurang dia sama lah. Dua pemboleh ubah dan juga dua tekangan. Cuma tekangan dalam primal adalah berkait dengan pemboleh ubah dalam dual, dan sebaliknya. Okey, cuma kat sini kita ada kes X2 tidak terbatas dalam tanda. Bila X2 tak terbatas dalam tanda, X2 sebelum ni saya sebutkan, oleh kerana saya ada X1 dan X2, jadi dalam model dual nanti akan ada dua tekangan. Tekangan yang pertama dalam model dual akan berkait dengan pemboleh ubah X1. Tekangan yang kedua dalam model dual akan berkait dengan pemboleh ubah X2. Jadi oleh kerana X2 tidak terbatas dalam tanda, dalam model dual dia jadi macam mana? Dalam model dual, tekangan yang kedua dalam model dual akan berbentuk sama dengan
akan berbentuk sama dengan yang ini. Itu maksud, itu efek apa ni, boleh ubah tidak terbatas. Jadi kita tahu Z dual kita memaksimumkan, dia memaksimumkan siapa? Dia akan memaksimumkan perkali-perkali sumber ni. Perkali-perkali sumber 6Y1 campur 7Y2. Ini kita dapat 6Y1 campur 7Y2. Kembali. Manakala untuk kekangan yang pertama, macam mana kita dapat kekangan yang pertama ni? 2Y1 campur 3Y2. Kekangan yang pertama model dual akan berkait dengan pemboleh ubah pertama model primer. Jadi 2Y1 campur 3Y2. 2 dan 3 itu dah perkali X1 dalam kekangan 1 dan kekangan yang 2. Peruntukan sumber untuk X1 dalam sumber yang pertama dan sumber yang kedua. Jadi kita dapat 2Y1 campur 3Y2. Oleh kerana model 2 memaksimumkan, kekangan kita mesti gunakan simbol lebih kurang. Apa ni simbol kurang atau sama dengan less or equal. Okey. Kurang atau sama dengan berapa? 2 ni ialah perkali X1 dalam persamaan objektif primer. Dia memang apa ni, berbelit-belit sikit kan? Okey, pemboleh ubah yang kedua, X2. Perkali-perkali pemboleh ubah X2 dalam model primer akan membentuk kekangan yang kedua dalam model primer. Jadi kita ada negatif 2X1 campur 6X2. Kalau oleh kerana model dual kita memaksimumkan, kita mesti gunakan simbol lebih kecil. Mesti menggunakan simbol lebih kecil. Tetapi oleh kerana X2 tidak terbatas dalam tanda. Oleh kerana X2 tak terbatas dalam tanda, simbol lebih kecil ni kita kena tukar jadi simbol sama dengan. Sebab dia ada perkataan ni, tidak terbatas dalam tanda. Kalau X2 terbatas dalam tanda, dia akan ditulis sebagai macam X1. X1 lebih besar dari kosong kan? Maksudnya X1 terbatas dalam tanda. Kalau X2 pun terbatas dalam tanda, maksudnya kekangan yang kedua ni akan jadi dia akan gunakan simbol kurang atau sama dengan. Itu tu punya implikasi kenapa kekangan yang kedua gunakan simbol sama dengan. Jadi itu macam mana kita bentuk model, bagaimana kita membentuk model cuma. Sekarang dalam bahagian seterusnya, kita nak selesaikan kedua-dua model ni dengan menggunakan semua kaedah simplex yang kita belajar. Kaedah dia masih tak berubah. Kaedah dia masih sama. Yang boleh lihat kita tak ada berapa surat 9, lihat surat yang ke-10. Okey, kita akan selesaikan kedua-dua model ni. Kita tengok dia punya keputusan dia macam mana. Cuma mungkin saya tak bagi jadual secara detail. Jadi kalau kita sekarang kita nak selesaikan model saya nak selesaikan model pengatur cara linear model primer dulu. Fungsi kita memaksimumkan okey, ini contoh yang lain contoh yang lain. Contoh yang baru, saya ada model primer memaksimumkan. Z sama dengan 3X1 campur 5X2 campur X3. Kita ada 3 pemboleh ubah. Dan model ni ada dua kekangan. Semua pemboleh ubah X dia adalah terbatas dalam tanda. Macam biasa yang kita tengok kan, X1, X2, X3 itu positif. Cuma okey, kalau lihat kat sini, kita ada 3 pemboleh ubah X. Jadi dalam model primer nanti mesti ada 3 kekangan. Mesti ada 3 kekangan. Okey, sebelum tu, primer kita memaksimumkan Z. Dual kita mesti meminimumkan C. Mesti meminimumkan C. Okey, primer kita ada 2 kekangan. Kita model dual akan ada 2 pemboleh ubah. Jadi kita akan ada Y1 untuk kekangan yang pertama, Y2 untuk kekangan yang kedua. Okey. Kekangan yang kedua dia berbentuk sama dengan. Jadi kekangan yang kedua ni dia akan berkait dengan pemboleh ubah dual yang kedua. Jadi pemboleh ubah dual Y2 akan tidak terbatas dalam tanda. Pada zemin, apa maksud dia? Dia boleh mengambil nilai negatif dan positif. Nanti kita tengok impaknya.
Okey, yang bawah ni adalah model dual. Ini model dual. Jadi dual kita dah meminimalkan C 10Y1 campur 5Y2. So kita dapat nilai dia. Dan 3Y1 campur untuk kekangan yang pertama. Ini adalah kekangan yang pertama dual. 3Y1 campur 1Y2 lebih besar. Kenapa saya gunakan simbol lebih besar? Sebab fungsi dia meminimalkan. Mesti semuanya lebih besar. Lebih besar daripada siapa? Jatuh. Awal jatuh. Belum panas lagi. Kan betul saya kan? Boleh pasti. Mesti ada berarti. Walaupun kelas jangan jumpa mesti ada. Dia punya wajib. Kalau tak jatuh tu swing lah soal itu. Saya kira dulu saya kira lawak juga. Maksud saya jaga dulu. Kalau tadi pun jatuh, tiap jatuh kan. Tak apa. Tak apa. Oh tu kuat tu jatuh 10 kali tak perlu. Dia empat tak pecah, rosak je. Rosak je. Jaga kan? Saya sebut dulu kenapa? Maksudnya saya suruh awak jaga. Jatuh tak ada garanti takkan ada dia. Okey. Apa tadi? Apa dah kacau? Apa Lebih besar. Apa yang lebih besar? Kekangan yang besar. Kenapa kekangan yang besar? Sebab dia menggunakan simbol meminimumkan. That's why dia lebih besar. No issue. Kena masukkan kepala. Kena masukkan kepala. Okey, sebab dia bukan model asal. Dia bukan model asal. Ini model yang kita cipta untuk kita menggunakan kaedah dual ni. Okey, jadi kekangan yang pertama dual 3Y1 campur Y2 lebih besar atau sama dengan 3. Mana dalam 3 ni? 3 ni ialah perkali X1 dalam fungsi objektif. Okey, kekangan yang kedua 2X2 campur 2Y1 campur 4Y2. Itu ialah kekangan yang kedua dual. Lebih besar atau sama dengan 5. Tolak Y2, tolak 2Y, ini tolak kan? Kalau tolak, dia tolak lah. Kenapa dicampur kan? Mana yang betul? Okay. Dalam nota saya yang saya tak sama. Ini tolak Y2 campur Y2 kan? Ini pada campur. Saya dalam nota ni nota dia ni dalam nota pun. Dalam nota awak campur tolak yang ni. Okey campur. Okey campur tutup lah. Tutup. Okey ditambah lagi. Sebab dia ni simbol campur. Simbol campur. Dia campur, jadi dia adalah tolak Y2, tolak Y1 campur 2Y2 lebih besar atau sama dengan 1. Itu dia punya connection antara primer dengan primer dan dual. Okey, kita ada dua pemberi ubah dual sekarang ni. Kenapa kita ada dua pemberi ubah dual? Sebab primer ada dua kekangan. Jadi Y1, Y2. Biasanya Y1, Y2 akan mesti juga lebih besar dari kosong. Dia mesti juga positif. Tetapi oleh kerana kekangan yang kedua ni dia gunakan simbol sama dengan kekangan yang kedua berkait dengan pemberi ubah dual yang kedua. Jadi pemberi ubah dual yang kedua mesti kita tulis tidak terbatas dalam tanda. Hanya Y1 saja yang terbatas dalam tanda. Itu sebabnya. Okey, nanti kita akan selesaikan macam mana nak selesaikan model yang ada tidak terbatas dalam tanda. Let's go, kita pergi pada model primer. Okey, model primer saya rasa tak payah saya explain lagi kan. Semua dah expert kan. Semua dah ada dalam kepala. Tengok pun dah tahu, senyum je dah tahu apa jawapan dia. Kacam je kan, titik jari je. Dah boleh dapat. Yang ni kan, kita balik topik yang ketiga. Balik topik yang ketiga, tak apa lama lagi. Tahun depan kan. Final pun tahun depan kan. Betul lah, final tahun depan. Lama lagi tahun depan. Tahun depan setahun lagi. Kalau murah rezeki, boleh ambil final 2 kali dalam tahun. Awal tahun dengan hujung tahun. Mana tahun depan awal tahun dia buat ambil. Awal tahun tu final kan, 2012. Jadi 2012. Mana tu? 2 kali ambil final kursus yang sama dalam setahun. Dahsyat kau. Ajar main ni kan. Okey. Saya rasa semua clear ni. Saya tak payah terangkan lagi Saya tak payah terangkan lagi. Kenapa ada S1? Okey.
Dekat mana salah? Ada salah ni. Terus bagi saya mana salah? Mana dia salah? Please, somebody, anybody. Tak boleh salah. Baru saya perasan salah. Tolak. Tambah S3, tolak S3. Mana? Simbol. Mana simbol? Yang mana? Banyak simbol tu. X1 simbol, X2 simbol. 3S1 tambah 2S2 tambah S3. Tapi tekanan dia jadi tolak. Dekat menyimpulkan dia punya atas kan tambah. Macam mana? Okey, apa wujud yang mana? Sama objektif? Sama objektif? Saya tanya dia, awak nampak saya kat mana kan? Saya tanya kat mana? Kan kita ada fungsi objektif. Bangun dia. Dah, tak ada tak? Orang ni kena segar je berubah pilihan ya. Macam mana nikah ni? Macam mana nikah ni kan? Sekali kena lanjut tukar nama terus. Tak ada nikah tu. Orang tu dia pakai apa kan? Suka dengan tu. Diam lah. Ada siapa nampak salah? Oh dia ni? Orang perempuan memang dia nampak salah lelaki je. Tak, saya nampak salah. Sama ada saya salah atau dua kena perempuan ni. Perempuan memang tak nampak je. Dia nampak salah orang benda je. Betul. Mana salah? Awak tak nampak salah ni. Sama dengan. Yang mana sama dengan? Saya tak tahu yang mana. Yang mana ni? Ni. Sama dengan? Betul. Bukan. Bukan. Ada. Tu. Ha? Tolak S3. Tolak S3? Mana S3? Kekangan pertama. Okey, kekangan pertama. 3S1 tambah 2X2 tolak. Patutnya tambah. Tengoklah atas tu. Maksimum Asal ni kau ada semula. Baru kau alah. Itu biar ni. Ni bawa semua kipas. Bukan. Cek lah kau kan. Pandai sangat. Jadi tak apa. Kau pandai sangat. Saya suruh cari mana yang salah. Bukan saya kata cari salah orang. Cari salah orang ni. Apa yang salah? Siapa nampak? Negatif S3 tetapi kat jadual dia negatif 1 balik positif S3. Jadual mana ni? Jadual tablo. Tablo tulis S3 tu negatif 1. Tak, jangan sampai tablo. Jangan sampai tablo. Oh ni. Wah, banyak. Betul, jauh sangat. Jalan ni. Model kamu salah. Jom lagi. Dia tahu. Tak apa, dia mana? Dia nak flow salah. Dekat tablo nampak salah tak? Serius saya tanya dia. Nampak apa salah ni? Saya bagi masa sampai jumpa. Sudah semua je. Salah tak payah malu. Salah. Agul. Panggil Agul. Ni. Kenapa dia salah? Dekat atas Biasa nampak kan? Nampak tak? Nombor-nombor tu kenapa saya kata salah? Sebab boleh ubah buatan hanya wujud pada kekangan yang kedua saja. Sebab tu kita kena tulis R1. Awak tulis R1 potong markah. Betul. Itu salah dia. Ada siapa yang berani kata ada salah lain yang ini salah lain dia ni? Yang ini pun tak nampak, yang lain lagi tak nampak. That's why kenapa saya highlight benda ni? Maksudnya ada something wrong ni. Awak belum hadam habis. Bila awak hadam satu benda tu habis, sekali tengok awak tu salah. Kalau benda tu berlaku dalam exam, tak dalam exam apa ni? Saya pernah alami dah dalam kali ni. Bila kita bila kita faham satu benda tu, kita tahu soalan tu salah. Sekarang saya jarang jumpa student angkat tangan dia beritahu soalan tu salah. Hari ni yang jumpa soalan tu salah, siapa? Persyarat jumpa soalan tu salah. Kalau final exam kan? Dalam final exam, tapi sekarang kalau salah pun kalau kesalahan tu dia tak serius, kami tak dapat buat pengumuman.
Kalau kesalahan tu serius, kalau buat pengumuman pun akan jadi satu kesalahan. Sila betulkan, tak boleh lah. Sama ada kita kena buat beritahu pelajar saja. Tapi kalau pelajar boleh jumpa soalan tu salah, dia level lain tu. Maksudnya dia faham soalan tu. Dia faham apa yang dia belajarkan. Dia tahu maklumat dalam soalan tu tak cukup dan maklumat yang dia beri tu salah. Kalau dia tak faham, soalan salah, maklumat tak cukup, dia mesti dapat jawapan. Hebat betul. Macam mana dia jawab kita tak tahu. Itu jarang berlaku lah, tapi memang ada. Memang ada apa ni dalam ada apa bukan setiap semester lah. Selalunya kalau apa ni, kalau ada soalan salah, soalan tu kita dah taksir tau. Kita dah taksir, tapi kadang-kadang hilang manusia kan. Kadang-kadang benda macam ni lah. Benda macam ni saya pun dah letak note saya ada salah, tapi bila saya bagi kat awak saya terlupa nak betulkan kesalahan tu. Ini sepatutnya apa? Bukan cara dia. Ini sepatutnya ialah R2. Kenapa R2? Dengan kedua. Sebab boleh ubah buatan R2 hanya muncul dalam R2. Kenapa kekangan pertama tak ada R1? Sebab kekangan yang pertama penggunaan simbol lebih kecil. Jadi kita hanya perlukan pemboleh ubah S1. Apakah nama pemboleh ubah S1? Lalai kelebihan. Kita hanya ada lalai atau lebihan. Pilihlah yang mana-mana awak suka, tapi tak ada pemboleh ubah kurangan. Pemboleh ubah lalai, pemboleh ubah lebihan. Okey. Kenapa kita ada R2? Apa yang menyebabkan kita ada R2? Tak ada pula S2 kan? Apa dengan? Apa tu? Kenapa bila kita ada pemboleh ubah sama dengan kita tak perlukan pemboleh ubah S, kita hanya perlukan pemboleh ubah buatan saja. Kenapa? Kenapakah kekangan kedua hanya memerlukan pemboleh ubah buatan saja? Titik. 10 maka. Oh, semangat. Punyalah hafal ketua pangsi tolak terbeliak di mata atas bawah ketiga, terima kasih soalan langsung dia. Itu soalan antara soalan yang pernah keluar dari exam dia tanya kenapa? Yang saya sebut ni semua yang saya pernah yang saya pernah tengok soalan exam ni. Kan? Saya mesti tanya daripada dulu saya tanya benda sama kan? Kenapa? Awak tanya kenapa S1? Kenapa R2? Kenapa tak ada S2? Kenapa tak ada R1? Kita tanya soalan-soalan ni. Jadi bila saya masuk dalam tablo, bila saya masukkan dekat dalam tablo, dan kena ingat oleh kerana kita ada pemboleh ubah buatan, kita ada pemboleh ubah buatan R2. Kita ada pemboleh ubah buatan R2. Pemboleh ubah buatan ni bila kita nak masukkan dalam fungsi objektif, kita mesti gunakan perkali M. Perkali M ni ialah satu nombor yang sangat besar. Cara kita masukkan tu bergantung pada fungsi kita maksimum atau minimum. Kalau maksimum, dia mesti negatif. Kalau minimum, dia mesti positif MR1 atau MR2. Jadi itu awak kena calculate. Supaya bila kita masukkan dalam, kenapa dia negatif? Supaya bila kita masukkan dalam jadual ni, perkali dia akan bernilai positif. Positif M. Itu kita dah belajar kan. Maknanya perkali di luar tablo, dalam tablo ni dia berlawanan. Kenapa kita nak pastikan dia M? Kenapa perkali R square ni, R kuasa 2 ni, kita nak pastikan dia positif dalam tablo Z ni? Apa jawapannya? Why dia mesti kat luar kita memang purpose ni letak dia negatif supaya dalam tablo dia positif. Kenapa? Apa salah dia? Apa salah, apa dosa dia kan? Dah lah kita dia suka-suka hati juga kan? Kan dia? Kenapa? Supaya dia positif. Jawab soalan dia. Apa soalan dia? Hai, kau ni benar soalan dari skrin. Apa soalan dia? Kenapa? Apa tujuan kita letak dia negatif kat luar ni? Kenapa dia negatif? Tadi syarat dia, kalau kita ada pemboleh ubah buatan dalam fungsi objektif, kita mesti tolak dengan MR1, MR2. Kalau dia maksimum, plus. Kenapa kita negatifkan dia? Sebab kita nak pastikan dalam tablo dia positif.
Kenapa soalan ni? Kenapa kita mesti pastikan dalam tabel ni positif? Cakap? Yang dia cakap. Dia cakap. Apa? Kenapa? Macam mana? Belum ni? Tak dengar. Kalau si Z kan dalam tabel kena dia dah sikit-sikit betul. Sebab Z tu, sebab ada Z tu. Kalau C dia mesti negatif dalam tabel. Supaya jawapannya apa? Supaya pemboleh ubah R2 tak akan terpilih sebagai pemboleh ubah masuk. Sebab pemboleh ubah masuk mesti yang paling negatif. Kalau dia positif dia never kita tak akan terpilih. Itu jawapannya. Kalau 10 tu jawapannya Allah. Tak kan? Sebab bila kita pilih pemboleh ubah masuk nanti pemboleh ubah yang paling negatif. Jadi kita nak make sure R ni takkan terpilih. Sebab kita tahu kalau R kuasa 2 ni dia duduk dekat sini sampai habis, apa kesan dia? Kalau sampai pada penyelesaian optimum nanti R square ni, R kuasa R square kat atas. R2 ni duduk sebagai pemboleh ubah penyelesaian optimum, apa kesan dia? Apa? Yes, bukan dia akan menyebabkan salah satu daripada 4 masalah tu. Apa yang sebenarnya? Kita boleh letak dulu lihat. R2 ni, kuasa ni dia tak boleh jadi sebagai pemboleh ubah penyelesaian optimum. Dia duduk kat situ, dia ada nilai ni kan. Kalau ada nilai dah tentu lah betul tadi, jawapan tu betul. Dia akan bagi impak dekat Z ni. Kan sebab dia tolak MR. Kita akan kecilkan nilai dia. Kalau apa ni, kalau R2 ni ada nilai, R2 ni ada nilai, katalah R2 sama dengan 5. M ni satu nombor yang besar kan? Kalau 5 awak kalikan dengan 100 jadi 500. Awak masuk dalam Z tolak 500. Jadi Z tu akan terkecil, terkurang nilai dia sebanyak 500. Kalau kita campur dia akan terlebih kan? Jadi dia ada impak. Dia akan menyebabkan 4 daripada masalah yang dijumpa sebelum ni. Sama ada kita ada 4 isu. Penyelesaian tak tersambung, penyelesaian optimal alternatif, penyelesaian tidak apa ni lagi, keberhasutan, dan satu lagi kita tak ingat. Dia akan jadi salah satu. Cari apa punca dia. Apa yang akan berlaku kalau R kuasa 2 tu duduk dekat penyelesaian optimal. Jadi kita kena pastikan. Untuk kita pastikan pada penyelesaian optimum nanti R kuasa 2 akan bernilai kosong. Jadi kita kena pastikan dia tak akan masuk dan dia akan keluar. Pastikan dia keluar tapi dia takkan masuk. Itu tujuan dia. Okey. Oleh kerana pada peringkat ni R kuasa 2 sama dengan 5. Pada jadual yang awal ciri-ciri ni dia masih pegang. Oleh kerana R kuasa 2 ni sama dengan 5, R kuasa 2 ialah pemboleh ubah asas semasa. Mana-mana pemboleh ubah asas nilai dia mesti sama dengan sepatutnya berapa ni? Kosong. Yes, dia mesti sepatutnya kosong. Macam S1 kan? S1 tu kosong pada peringkat ni. Tapi nilai dia M. Dan kita kena tukar jadi kosong. Kita kena buat kaedah apa nama dia? Perwajaran. Ini proses ni 1%. Bila ada R ni kita kena buat 1% nama dia perwajaran. Perwajaran maksudnya kita kena tukar jadi kosong. Kita kena dia punya step dia dia punya step kalau awak lihat kat sini, kita kena lihat balik perkali dia. Perkali dia yang di luar, perkali yang asal dia negatif kan. Yang terlibat hanya R2 saja. Jadi kat sini nak jadikan dia kosong, apa yang kita perlu buat? M campur dengan negatif M darab dengan negatif M darab dengan 1 kan. Negatif M perkali yang asal dia dapat dengan kosong. Perkara yang sama juga kita kena buat kat sini. Ini kosong ni, nilai yang baru dia akan jadi kosong campur perkali yang asal negatif M darab dengan 5. Jadi jawapannya negatif kosong campur kita dapat negatif 5M. Ini yang kita dapat bila kita selesaikan. Cuba kira macam mana dapat semua ni. Just for make sure S1 R2 kosong. Kenapa? Sebab pada tablo ni S1 dan R2 adalah pemboleh ubah asas semasa atau asas bulan. Yes. Untuk tanya kat penyelesaian tu, bukan sebelah sana nombor 5 tapi kenapa dia berasa nombor 3?
Mana? Kat saya tu kan S1 sama 10, R2 sama 5. Tapi pada atas wajan tentu R2 lah jadi 3. Ada 2 jadi 3, which one? Dekat mana penyelesaian? 10, 5, patut 5, patut 3. Oh. Saya rasa kita belum buat apa-apa ni kan. Tablo yang diwajarkan, okay, thank you. Okay, ini patut 5 lah. Yang lain, dia tak yang lain tidak berubah. 3, 2, 1, cuba cek 3, 2, 1. Dia sepatutnya sama. Yang berubah, yang saya bulat-bulatkan dia. Yang saya bulat-bulatkan saja yang mesti berubah. Jadual 3, 2, 1, 1, 0, 10, 1, 4, 2, 0, 1. Ini sepatutnya 5. Ini sepatutnya adalah, ini adalah sepatutnya adalah 5. Okey. Ada lagi tak? Mungkin masa kopi ke salah ni. Jangan special takut tak? Saya harap dia tak ada impact pada yang di bawah. Okey. Proses dia, kenapa saya tunjukkan ni? Proses dia masih sama macam yang kita belajar dalam kaedah sintak. Masih sama, tak berubah sikit. Okey, jadi M kita, okey, sekarang kita ada banyak M. Okey, M ni satu nombor yang sangat besar. M ni ialah satu nombor yang sangat besar. Jadi selalunya kita gunakan dia sama ada M sama dengan 100 ataupun M sama dengan 1000. Bergantunglah pada awak, sama ada awak nak equal terus ataupun awak nak kekalkan M tersebut. Tapi lazimnya eloknya awak kekalkan. Cuma dia akan menyukarkan sikit pengiraan satu fungsi kita. Okey. Jadi kat sini barulah kita bila kita lihat tablo simplex ni, bila kita lihat tablo simplex, orang kata sentiasa ingat dia punya garisan, kenapa S1, S2, S3 berada dalam satu bilik, kenapa S1, R2 dalam satu bilik kan. Dan macam mana kita nak tentukan, dan bagi kaedah simplex, dua nilai ni mesti positif, tak boleh negatif. Dia mesti positif. Itu syarat kesesaruan dia, ketidak negatifannya. Okey, jadi pemboleh ubah masuk ini ialah Z. Pemboleh ubah masuk ialah pemboleh ubah yang mempunyai perkali yang paling negatif ke positif. Yang paling negatif. Yang paling negatif agak-agak yang mana? Dan tentu antara X1, X2 dengan X3 kan. Yang mana paling negatif? Kalau confuse, tukar saja M tu jadi 100 untuk pengiraan kan. Dan tentulah berapa tu? X2 kan. Negatif 5 tolak 400. Dan tentu lebih kecil daripada negatif 1 tolak 200. Ataupun negatif 3 tolak 100 kan. Negatif 5 tolak 400. Awak akan dapat 400 lebih kan. Negatif 400 mana dia sangat negatif kan. Dia adalah yang paling negatif. Jadi X2 akan masuk. Siapa yang akan keluar? Yang akan keluar dan tentulah antara S1 dengan R2. Macam mana nak tahu? Cari nisbah paling kecil. Nisbah antara siapa? Nisbah antara, okey, ini 5 ya. Ini sebenarnya 5. Okay, ini 5. 10 bagi 2, 10 bagi 2, 5. 5 bagi 4, 5 bagi 4 bukan kosong. 5 bagi 4 tak kosong. 1 plus something kan. Tapi dia mesti kecil daripada 5, of course. Kan? Jadi yang keluar sama. Yang keluar ialah R2. Selalunya R2 ni pemboleh ubah buatan dia akan keluar dulu. Sebab faktor tadi tu. Kita akan pastikan dia keluar. Jadi X2 masuk, R2 keluar. Jadi kita boleh katakan kita punya unsur fungsi kita ialah 4, persamaan fungsi kita ialah R2. Dan saya rasa ini lelaran yang kedua. Maksudnya yang kita baru buat ni lelaran yang pertama. Ada satu lagi, baru anda akan dapat jadual penyelesaian optimum ni. Jadi ada satu jadual lagi yang saya tunjukkan untuk latihan, untuk mantapkan awak punya skill. Buat sampai dapat jadual ni untuk latihan. Banyak sangat latihan yang saya bagi kan. Buat je apa yang saya bagi untuk untuk memainkan macam mana bila dapat jadual ni. Okey, ini kenapa kita kata yang ini optimum? Kerana dalam persamaan Z, betul. Kerana dalam persamaan Z tiada lagi perkali yang bernilai negatif. Sebab dia fungsi Z itu penting. Ni Z itu penting. Yang kita tulis Z sebab menunjukkan
Kalau semua perkali itu positif, yang ini 70/10 positif, 90/10 campur M, campur 100, dah tentulah positif. Yang penting dia positif, tak kisah apa nilai dia. Jadi penyelesaian tersebut adalah optimum dengan pada peringkat penyelesaian nilai X1 sama dengan 3, nilai X2 sama dengan 1/2, X3 sama dengan 0. Kenapa X3 sama dengan 0? X3 tiada sebagai X3 bukan salah satu pemboleh asas penyelesaian pemboleh asas pada peringkat optimum, dan set kita sama dengan 23.2. Ini pada peringkat optimum. Ini untuk penyelesaian primer yang kita dapat. Okey, ada soalan setakat? Okay, sekarang kita nak, kalau tak ada soalan saya teruskan ya. Kalau tak ada soalan awak boleh tanya. Okay, sekarang saya nak teruskan. Sekarang kita pergi model 2. Tadi kita selesaikan model primer ya. Kita selesaikan model primer. Sekarang kita nak selesaikan model 2. Ini model 2. Kita tengok apa impak dia, apa kesan hubungan antara kedua-dua ni. Okey, cuma model 2 ni, model 2 ni semuanya pakai Y. Tak boleh pakai X. Okey, ini model yang asal eh. Ini model 2 yang asal. Ini model 2 yang asal. Okey. Okey, model 2 meminimumkan semua kekangannya lebih besar. Jadi dia akan ada apa? Dia akan ada, setiap kekangan tu akan ada apa? Akan ada pemboleh ubah lebihan dan juga pemboleh ubah kuatan. Itu kalau masalah sikit lah kalau dapat kekangan yang lebih besar ni. Mana tadi? Ini maksimumkan. Ada pemboleh ubah dual. Semuanya dia gunakan kekangan dia lebih besar kan. Jadi kita akan ada S1, R1, kita akan ada S2, R2, kita akan ada S3, R3. Jadi ini kita dah buat dalam topik yang ketiga. Jadi bila kita ringkaskan, ini yang saya tunjukkan. Ini kita ada, saya highlight yang ini dulu S1, R2, S2, R2, S3, R3. Sebab simbol lebih besar tadi tu. Okey, cuma kat sini kalau lazimnya kita akan tulis okey, lazimnya kalau saya ambil satu contoh ya, lazimnya kalau C kita akan tulis C sama dengan 10Y1 campur 5Y2, lepas tu kita campur 0S1 campur 0S3 campur 0S2 campur 0S3, ada masalah lagi S2 S3 campur MR1 campur MR2 campur MR3. Sebab fungsi kita meminimumkan pemboleh ubah kuatan kita perkali dia kita kena campur supaya bila dia masuk nanti dia akan jadi negatif. Fungsi meminimumkan dia tak akan terpilih sebagai pemboleh ubah masuk. Untuk fungsi meminimumkan pemboleh ubah masuk mesti yang paling positif. Okey, cuma kat sini saya nak highlightkan ni. Saya nak highlightkan okey, saya nak tulis balik supaya awak boleh nampak kenapa saya pecahkan ni. Tapi saya dah pecahkan siap. Okey, fungsi C ni yang asal dia ialah dia panjang. Kita kan C sama dengan 10Y1 campur 5Y2 campur 0S1 campur 0S2 campur 0S3 campur MR1 campur MR2 campur M3. Okey, ini yang saya tulis. Tapi oleh kerana tadi kita kata Y2 tidak terbatas dalam tanda. Maksud Y2 tak terbatas dalam tanda, ini dia. Okey, maksudnya dia boleh ambil positif infinity, dia juga boleh bernilai negatif infinity. Dia boleh ambil sebagai nombor. Termasuk perkataan. Cuma dalam kejadian kita tak tulis macam ni, kita tulis perkataan tak terbatas dalam tanda. Itu saja. Tapi dari segi matematik ini maksudnya. Okey, oleh kerana dia tidak terbatas dalam tanda, dia boleh mengambil sebagai nilai. Okey, maksudnya Y2 ni. Okey, ini dia. Y2 tu akan sama dengan kita akan samakan dia dengan Y2 campur tolak Y2 tolak. Dan Y2 campur dan Y2 tolak itulah yang akan terbatas dalam tanda tersebut, hanya bernilai positif. Itu sebab kita boleh gunakan kaedah simplet tu.
Jadi kita kena buat ubah Y. Jadi oleh kerana Y2 ni, saya kata sama dengan apa tadi? Y2 sama dengan Y2 campur tolak Y2 tolak. Semua yang ada Y2 dalam model, dalam sama negatif, dalam fungsi tekanan, semuanya kita tukar jadi Y2 campur tolak Y2 tolak. Okey, jadi ada dua option. Okey, katalah yang ini kalau saya buka kurungan, kita terpaksa buka kurungan. Sebab apa? Kita nak masukkan dia dalam jadual simplex, dalam tableau simplex. Jadi kita buka kurungan jadi apa? 5Y2 campur tolak 5Y2 tolak. Sebab tu nampak macam banyak kan? Ini ialah untuk Y2. Ini Y2 dalam tekangan yang pertama, Y2 dalam tekangan yang kedua, Y2 dalam tekangan yang ketiga. Dia macam dia punya mirror je. Nampak? Satu nilai positif, satu nilai negatif. Tapi kedua-dua ni kalau saya pecahkan ni, kalau Y2 campur positif, Y2 campur yang kita ada Y2 campur yang positif dan satu lagi kita ada Y2 berkali yang negatif. Nampak? Kalau kita ada positif 4, kita ada positif 4 dengan negatif 4. Positif 2 dengan negatif 2. Dalam tableau simplex pun, dalam jadual simplex pun dia macam tu. Satu positif, satu lagi nilai dia akan negatif. Itu saja. Cuma jalan kerja dia banyaklah. Kita banyak pun boleh buat. Pun boleh ubah Y sekarang, pun boleh ubah. Yang perlu kita selesaikan. Dan di hujung model nanti, ini dia jadi banyak ni. Yang semuanya akan terbatas dalam tanda, semuanya akan bernilai positif, termasuklah Y2 campur Y2 tolak tu kita akan dapat nilai positif. Hanya nilai Y2 saja yang boleh negatif ataupun positif. Sama ada nilai Y2 tu positif ataupun negatif bergantung pada nilai Y2 campur dan Y2 negatif ni yang kita akan dapat ni. Nanti di hujung nanti kita akan selesaikan Y2 campur sama dengan berapa, Y2 tolak sama dengan berapa. Kalau dua-dua nilai ni sama, dia akan kosong lah kan. Kalau Y2 campur lagi besar, dia akan jadi positif. Kalau Y2 negatif lagi besar, dia akan jadi negatif. Itu kita gunakan kaedah matematik seperti biasa. Okey, jadi bila kita masukkan dalam jadual macam biasa, cukup banyaklah. Panjang jadi. Panjang jadi, dia akan jadi macam ni, macam jadual yang biasa. Kita ada ekstra yang asal tadi kita ada Y1 dengan Y2 kan? Y1 dan Y2 ni. Y1 yang ini ialah sebenarnya Y2 tadi yang kita pecahkan tadi. Nampak tak nilai dia? Nilai dia berlawanan, nilai dia sama tapi dia berlawanan tanda itu je. Negatif 5, positif 5, 1, negatif 1, 4, negatif 4, 2, negatif 2. That's all. Itu dia punya ciri dia. Nak menunjukkan itu ialah Y2 sebenarnya. Kerana dia tidak terbatas dalam tanda, menunjukkan dia boleh ambil nilai positif, dia boleh ambil nilai negatif. Jadi kalau kita ada banyak komponen Y yang tak terbatas dalam tanda ni, kalau kita tak tahan kan, bayangkan berapa panjang dia punya laju, dia punya kolom ni. Yang lain masih sama. Kita masih ada S1, kita masih ada S2, kita masih ada S3. Kenapa R1, R2, R3 berada dalam satu bilik yang sama? Saya dah terangkan sebelum ni, awak akan tahu apa sebab dia. Dan oleh kerana R1, R2, R3 ni dalam jadual ni dia adalah pemboleh ubah asas permulaan. Oleh kerana dia pemboleh ubah asas, yang ini mesti nilai kosong. Sebab dia mesti nilai kosong. Sekarang dia bukan kosong kan? So kita kena wajarkan dia. Mesti kalau ada R, artinya kita kena wajarkan. Proses dia sama, bla 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 bla, dapat ni. Still proses yang sama. Cuma leceh sikit lah banyak kerja dia. Yang lain, nilai dalam jadual yang lain tu sama. Yang berubah hanya pada fungsi C saja. Sekarang kita ialah fungsi C. Okey, pemboleh ubah kita ialah pemboleh ubah C. Meminimumkan. Pemboleh ubah masuk ialah pemboleh ubah yang paling positif. Nak tahu yang mana paling positif? Kalau positif tukar je. Untuk saudara awak tukar dia jadi 100, awak campurkan, awak dapat yang paling positif ialah yang ini. Yang ini dah tentu negatif 5 tolak 7 dah 1 negatif. Negatif 10 campur 400 dengan negatif 5 campur 700 kan.
Negatif 10 campur 400 lebih kurang 360 kan? Positif. Negatif 5 campur 700 695 kan? Jadi itu akan jadi yang paling positif. X 2 campur akan masuk. X 2 campur akan masuk. Yang keluar siapa? Tentulah antara R1, R2 dan R3. Cari nisbah yang paling negatif. 3 bagi 1 ini nisbah 3. 5 bagi 4 1 point something kan? 1 bagi 2 lagi kecil 0.05. Jadi R2 akan keluar. Ini ialah unsur fungsi dia. Step dia masih sama. Step dia masih sama seperti kaedah simplet. Dan bla 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 bla. Saya pun tak dapat terlupa nak rekod berapa dia punya jadual sebelum sampai berapa proses jalanan. Awak cuba buat. Inilah nilai penyelesaian yang optimum untuk model 2. Dia sama je. Nampak? C pemberi upah masuk mesti dah yang paling positif. Kan cek. Tak ada pun satu yang paling positif. 3 tolak M negatif, setengah tolak M negatif, negatif M dan tentu negatif. Tak ada yang paling positif. Maksudnya ini dah nilai penyelesaian optimum. Pada peringkat penyelesaian optimum kita akan dapat apa? Y1 sama dengan 7/10, Y1 sama dengan 7/10, Y2 campur S3 sama dengan 1/10. Yang kita fokus kita ialah pada Y. Kita ada Y1 7/10, Y2 campur kita 9/10. Kita yang kita nak bukan Y2 campur, yang kita nak Y2. Y2 campur sama dengan 10. Mana Y2 tolak? Y2 tolak dah tentu sama dengan Y2 tolak. Berapa nilai dia? Pada peringkat penyelesaian optimum berapa nilai dia? Ada tak kat sini? Kalau tak ada, maksud nilai dia ialah kosong. Macam juga X. Kalau X tak ada, maksud dia kosong. Yang lain semua kosong. Yang ada nilai hanya Y1, S3 dan Y2 campur. Jadi oleh kerana Y2 campur kosong, Y2 tolak kosong, Y2 campur berapa? 9/10. Jadi berapakah Y? Y ialah 9/10 tolak kosong positif 9/10. Kita kena buat calculation. Tak boleh dapat nilai dia terus sebab nilai Y2 memang tak ada dalam jadual. Sebab dia tidak terbatas dalam tanda, tapi berdasarkan nilai Y2 campur dengan nilai Y2 tolak menyebabkan nilai Y2 juga adalah positif pada peringkat optimum. Ada soalan sekarang ni? Okey, jadi ini penyelesaian optimum. Kita baca masih macam biasa dengan menggunakan kaedah simplet walaupun untuk model 2. Okey, jadi cuma kat sini yang unik dia pada, kalau awak lihat pada peringkat penyelesaian C yang kita dapat pun 23/2. Sama dengan nilai Z yang kita dapat sebelum ni. Nilai Z yang kita dapat apa tadi? 23/2. Bagi dua-dua model primal dan dual. Ini unik dia. Walaupun yang Z tadi memaksimumkan Z, jawapan dia apa? Memaksimumkan Z, jawapan dia adalah 23/2 kan? Saya tulis balik. Memaksimumkan Z, Z sama dengan 23/2. Bila kita buat model dual C, meminimumkan C, kita akan dapat jawapan yang sama, 23/2. Itu unik dia. Mesti tak sama mana jawapan masalah itu je. Salah satu jawapan awak betul lah, Z atau C. Tapi kedua-dua mesti nilainya sama. Itu punya ciri-ciri kalau kita gunakan model dual. Cuma yang berbeza dia, kalau saya ringkaskan kat sini, cuma yang berbeza pada nilai X dan Y. Berapa X tadi? X1 sama berapa tadi? X1 sama dengan 3 kan? X2 sama dengan 1/2. X1 sama dengan 1/2. X3 sama dengan 0. Y1 sama berapa? 7/10. Y2 sama dengan 9/10. Itu saja yang berbeza. Tapi dia menghasilkan nilai Z dan C yang sama. Itu dia ciri-ciri. Okay. Jadi nak faham benda ni, dia memang kena banyak belajar. Betul kan? Dan tengok maknanya supaya setiap model primal ada model dual. Setiap penyelesaian primal ada penyelesaian dual. Okey, cuma sekali
kita ada hubungan antara pemboleh ubah primer dan pemboleh ubah dual pada peringkat penyelesaian optimum ni. Kalau kita balik pada yang asal tadi, kalau bilangan pemboleh ubah primer akan sama dengan bilangan kekangan pemboleh ubah dual. Jadi pemboleh ubah primer dia berkait dengan kekangan dual. Kekangan primer, bilangan kekangan dalam model primer akan sama dengan bilangan pemboleh ubah dual. Jadi setiap satu kekangan dalam primer akan berkait dengan pemboleh ubah dalam dual. Jadi oleh kerana ada hubungan ni, maksudnya apa? Dalam tablo penyelesaian primer akan ada penyelesaian optimum bagi dual. Mana jadual optimum bagi primer? Yang ni kan? Kan? Nampak jadual ya? Ini jadual optimum bagi primer. Daripada mana? Ini jadual penyelesaian optimum bagi primer. Oleh kerana ada ada hubungan yang disebut tadi, bila kita tengok tablo optimum bagi primer, di situ juga, dalam tu juga ada penyelesaian optimum bagi dual. Kalau kita balikkan ayat tu, dalam tablo optimum bagi dual ada penyelesaian optimum bagi primer. Benda tu memang sentiasa berlaku. Dekat mana dia penyelesaian dia? Kalau nak baca detail dia, dia kata apa? Yang saya dah tuliskan. Jika pemboleh ubah dual berhubungan dengan pemboleh ubah lalai. Jika pemboleh ubah dual Y1, Y2 tu, Y2 tu dia akan berhubungan dengan kekangan. Y1 kekangan yang pertama. Kalau dalam kekangan yang pertama tu ada pemboleh ubah lalai, maksudnya dalam kekangan tersebut takkan ada pemboleh ubah buatan. Setuju tak setuju? Kalau dalam kekangan tersebut hanya ada pemboleh ubah, kalau dalam kekangan tersebut ada pemboleh ubah lalai, dia takkan ada pemboleh ubah buatan. Boleh bayangkan tak apa yang disebut? Boleh bayangkan? Boleh bayangkan bila mana dia pakai campur S kan? Kekangan dia lebih kecil. Maksudnya kalau kekangan tersebut, jika pemboleh ubah dual berhubungan dengan pemboleh ubah lalai, pemboleh ubah lalai hanya wujud dalam kekangan lebih kecil. Kekangan lebih kecil tak ada pemboleh ubah buatan. Maka nilai optimum yang diberi secara terus oleh pemboleh ubah lalai, nilai optimum diberi secara terus oleh pengkali pemboleh ubah lalai dalam persamaan Z optimum. Jadi kalau saya tengok pada peringkat optimum, apa maksud yang tadi? Asal saya pergi pada jadual ni. Okey. S1 ni, apa namanya? Pemboleh ubah lalai itu pemboleh ubah lebihan. Lalai ke lebihan. S kan? S ni dia dua, lalai atau lebihan. Macam mana nak tahu dia lalai? Itu kalau kita ada kekangan tu, tengok S dekat dia je. Dengan tengok, katalah dalam soalan awak nampak jadual ni saja, tak tahu pun kekangan macam mana. S1 ni boleh ubah lalai. Macam mana tahu dia lalai? S1 ialah boleh ubah lalai. Jelaskan. Ya, ini pada tablo optimum. Kita dia pada tablo optimum. Kerana dia tu dah betul kan? Jangan sebab salah. Jangan pernah mangkat sekarang. S1 tu lalai sebab tak ada pemboleh ubah A2. Kalau ada pemboleh ubah A2, S1 tu bukan pemboleh ubah lalai. Dia pemboleh ubah lebihan. Lalai hanya wujud dalam kekangan lebih kecil. Kalau kekangan lebih kecil, ada pemboleh ubah buatan A2. Tak ada pemboleh ubah buatan. Nampak tak? Oleh kerana saya ada S1 saja.
tak ada R2, tak ada R1. Menunjukkan S1 tu ialah S1 dah tentu untuk kekangan yang pertama. Kan? Dalam kekangan yang pertama dia adalah pembuli balai, dia gunakan simbol lebih kecil. Nampak? Macam juga soalan, kenapa ada R2? Kenapa tak ada S2? Statement saya tadi menunjukkan kalau ada R2 ni akan wujud kalau ada S. Kan? Statement saya tadi kan? Tapi tiba-tiba ada R2, tak ada S2. Angka kacau orang-orang yang keluar. Sebab dalam bila ada R2 saja, tak ada pun boleh ubah S yang setara dengan dia. Sepatutnya kalau ada R2, kalau ada S pun dia bisa ada S2. Kalau wujud S2 tu menunjukkan R2 tu ialah pemberi ubah dan tentu pemberi ubah buatan. Kekangan ni ialah kekangan lebih besar atau sama dengan padan. Tapi S2 tak ada, menunjukkan kekangan tersebut kekangan sama dengan. Kalau macam tu saya nak awak faham. Saya tak nak test awak kira ni. Soal kira mereka tidak semua dah expert kira. Takkan satu campur satu pun tak tahu kan? Semua dah pandai-pandai mengira kan? Saya nak awak faham. Bila awak faham tu, calculation tu hanya menyokong saja awak punya mata. Bila awak faham tu, awak tahu benda yang awak buat tu salah. Saya lebih suka awak tahu awak apa yang awak buat tu betul atau salah daripada markah yang awak dapat. Nampak tak? Saya nak faham itu. Jadi S1, kalau awak tengok jadual 5.3 ni pada tablo optimum benda yang saya sebut ni hanya sah untuk tablo optimum sahaja. Pada tablo optimum S1 tu, itu yang ingat saya beritahu awak. Bila awak susun tu S1 R2, dia akan sentiasa ada dalam bilik tu daripada awal sampai habis. Dia takkan kedudukan yang 5 ni X1, X2, X3 ni S1 R2 dia takkan berubah sampai habis. Yang berubah hanya yang ni. Yang ini akan kita ubah kan? Sebab ada yang masuk, ada yang keluar. Yang duduk dalam bilik ni dia memang special. Bukan calang-calang orang boleh duduk dalam bilik ni. Kau jangan pilih orang tak terpasal duduk dalam bilik ni, habis semua nanti. So, ada sebab kenapa dia duduk dalam bilik ni. Ini menunjukkan sekarang kita berada pada tablo yang terakhir. Kita dah lupa dah apa yang awal-awal kan. Kalau awak boleh buat, okey lah. Kalau ni soalan exam, dia bagi sedebit bak ni. Janganlah pandai-pandai nak ke tablo yang asal. Ini kita apa? Model ni, okey, sekarang kita assume kita tengok yang ni andaikan yang atas tak ada. Model ni dah memaksimumkan ada berapa kekangan? Ada 2 kekangan. Macam mana kita tahu? Sebab dia sentiasa ada 2 pemberi ubah asas penyelesaian. X2, X1, X2 ni dalam jadual ni dia adalah pemberi ubah asas penyelesaian. Dia adalah pemberi ubah asas semasa. Dan dia juga adalah pemberi ubah asas optimum. Sebab kita optimum kan? Apa nama asal ni? X1, X2 ni? Apa nama asas? Nama dia yang asal? Pemberi ubah penyelesaian. Pemberi ubah penyelesaian, nilai dia kita nak tahu. Nampak dah lupa kan? Tak jumpa tu dia orang manusia muda aku. Tak jumpa macam-macam orang. Dulu masa bercinta kat sekolah, kawan kita masuk universiti habis. Lupa kawan-kawan yang di situ. Memang tu biasa lah. Macam ni lah, ni contoh lah. Awak dah lupa apa tu X kan? X tu lah pemberi ubah keputusan. So, very basic. Kita masih nak selesaikan X, tapi sebab ada gangguan, jumpa S, jumpa A, jumpa tu, jumpa ni, sekarang jumpa Y kan? Kau sebut. Jumpa Y kan? Jumpa Y semua sekali, kita ingat. Ini adalah pemberi ubah penyelesaian. Jadi nilainya kita nak tentukan berapa nilai dia. Okey, ada 2 kekangan. Kekangan yang pertama akan ditunjukkan oleh S ni. Oleh kerana kita hanya ada S1, kekangan yang pertama adalah berbentuk lebih kecil. Sebab tu kita ada S1. Kekangan yang kedua ada R2. Maksudnya oleh kerana dia ada R2 saja, tak ada